Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita Iqra 6 pada muka surat 10 barisan yang ketiga. Ustazah buat dulu ya barisan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'jizuna atau yu'jizun. Ingat ya, setiap perkataan tu sebenarnya, setiap kalimah tu kita boleh berhenti pada dia ya. So cara berhentinya ada yang sama, ada yang sama cara berhenti dan cara sambung, ada, dan ada yang berbeza. Itu yang kita ni nak belajarlah. Dan kalau boleh latih diri, belajar wakaf pada hampir setiap perkataan. Sebab dia ada cara-cara yang berbezalah ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yu'jizun ataupun yu'jizun. Nah tu kena sambunglah ya. Sebenarnya huruf ain ni dia lembut sebenarnya. Dia ada 5. Ada 5 huruf lembut sebenarnya. Kita tak boleh keraskan pada dia. Kena lembutkan sebenarnya. Ada bunyi ada bunyi macam tu ya. Itu dia ada geng-geng dia. Huruf lam, huruf nun, ain, mim, ra. Ada beberapa lah 5 huruf yang lembut sebenarnya. Yang penting lembutkan saja tetapi tidak ada nama ya. Jizu, zu adalah mad asli bari depan ya. Dan kalau wakafnya yu'jizun, hujung dia tu enjut sikit, tekan sikit ya. Panjangkan pada mad asli. Dah agak-agak cukup panjang pada mad asli, enjut sikit lah, tekan sikit pada huruf yang terakhir. Itu cara paling tepat untuk mad arid disukun. Mad arid disukun 2 harakat boleh, 4 boleh, 6 boleh. Terpulang lah ya, tapi biasa kita ambil yang lebih panjang lah, 4 atau 6. Ya'juja, ya'juj. Sama daripada ma'juja, ma'juj. Jim tu bunyi dia J-I-K. Itu bunyi dia J. Ya, J itu dipanggil qalqalah kubra. Kubra ni maksudnya besar. Besar tu maksudnya huruf qalqalah berbaris. Itu saja maksud dia. Tapi yang penting bunyi dia ada bunyi huruf K. J-I-K. K tu penting. Dia bukan J, dia J macam tu ya. Dan ju, kedua-dua ju adalah mad asli ketika wasal ataupun ketika terus, tetapi wakafnya tukar nama ya, mad arid lisukun. Okey. Kita panggil Linda dulu lah. Silakan Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afidah ataupun al-afidati. Alif lam qamariyah. Ya, ataupun izhar qamari. Izhar qamari. Af ada hamas pada fa sukun. Ya, kita sebut lagi. Dah kalau dah kalau kita wakaf ada hamas pada ha. Ta ni bila wakaf kita jadi ha lah. So dia ada bunyi hamas. Dia panggil ta marbutah. Ta marbutah. Hanya huruf ta jadi ha. Ya, hanya huruf ta marbutah saja. Bila kita wakaf dia bertukar jadi ha. Ta biasa tidak. Jadinya kita kena sebut ta marbutah. Wakaf padanya dia bertukar menjadi huruf ha. Maka dia ada hamas di situ bila kita wakaf ya. Afidah, hilang bunyi ta. Terus ilahahu hawahu ataupun ilahahu hawah. Tekan sikit unjuk hawah. Dia macam tu ya. Ilahahu hawah. Alama asli ada alif maksurah yang kecil tu, alif kecil. Ha telinga dia sebelah tu ada waw kecil maksudnya waw kecil dia panggil. Sebelumnya ada baris depan maksilah qasirah. 2 harakat. Hawa wa ma asli ada alif maksurah. Bila wakaf ma alif sukun dan ada hamas pada ha. Okey, soalan Ustazah. Apa beza ha simpul dengan ha telinga? Ha simpul yang bentuk tu simpul sini tak ada ni ha simpul. Ha tu ha kedua-dua ha tu? Ni pun sama juga. Apa beza dia sebenarnya? Duduk di tengah. Dia sebenarnya huruf ha, huruf yang sama.
Ha Ha yang simpul. sama. Ya, ha simpul dengan ha telinga tu huruf yang sama sebenarnya. Sini ada juga ya Allah. Cumanya bila dia di tengah-tengah nampak macam reben. Ilah, nampak macam reben. Simpul Lepas tu kat juga. dia nampak bersimpul macam ha. Wah kan ha. Ha simpul dengan ha telinga tu sebenarnya huruf yang sama, tetapi bila dia duduk di hujung. Bila dia duduk di hujung ya, biasanya dia jadi bentuk telinga ataupun bentuk bulat. Tapi dia huruf yang sama sebenarnya ya. Dan ilahahu, dia tapi bila dia bunyi hu ataupun bunyi hi, dia tak ada bunyi ha tau, bukan ya. Hu dengan hi itu dipanggil bacanya dua harakat ataupun dengan lebih panjang lah, terpulang. Namanya kita panggil dia mad silah qasirah. Kita tak panggil dia mad asli. Tetapi kalau ha dua harakat, nama dia mad asli. Ya, sebab hu dengan hi sebenarnya dia ada maksud, tapi kalau ha dia maksud dia lain ya. Kalau hu dengan hi sama maksud sebenarnya ya, bermaksudnya maksud dia sebenarnya. Kalau hu dengan hi, sebenarnya hu itu kedua-dua hu tu sama maksud, dari maksud sama. Ilahahu hawahu, kedua-dua hu tu sama maksud, tetapi hu yang pertama dibaca dua harakat dipanggil mad silah qasirah, tapi hu yang kedua dibaca pendek. Bila dibaca pendek, dia nama dia bukan mad silah qasirah, bukan, tetapi dia masih huruf ha yang sama dan maksud dia sebenarnya masih sama ya. Dan jika dibaca hu ataupun hi, namanya mad silah qasirah. Tapi kalau hu pendek ataupun hi pendek, bukan ya. Dan kalau dibaca ha, nama dia bukan mad silah, nama dia mad asli. Dia ada tukar, bukan semestinya sama, walaupun asal-asalnya dia adalah huruf yang sama. Dia dipanggil huruf ha simpul ataupun ha bulat ataupun ha besar. Kenapa orang panggil bulat? Ha telinga pun dia macam telinga. Kalau kadang-kadang dia jadi bulat, jadi orang panggil ha bulat. Ha simpul sebab dia bersimpul. Dan kenapa dia ha besar? Sebab bunyi dia bunyi dia besar macam tu je. So sebab itulah itu semuanya nama untuk dia, namanya agak pelbagai tapi hurufnya sebenarnya adalah ha simpul sebenarnya. Okey, terus lagi. Bis-salati waz-zakah. Bis-salati waz-zakati. Alif lam samsiah ataupun idgham syamsi. Okey. La ma asli ada alif maksurah. Kenapa waw tak bunyi? Sebab alif ni bertinggi atas waw. Betul. Tak ada function, tak ada baris, tak ada baris. Tak ada baris sebenarnya. Ya, waw kedua-dua waw tak ada bunyi waw. Bis-salawa bukan ya. Kedua-dua di situ. Waz-zakawa bukan. Kenapa waw tidak ada bunyi? Sebab tak ada baris. Itu alasan dia ya. Bukan kerana alif tu duduk atas dia, tak sebenarnya, sebab dia tak ada baris ya. Kalau kebetulan alif tu dekat dengan dia pun, tapi kalau dia ada baris dia tetap ada bunyi ya. So makanya di sini waw itu hanya menjadi rumah tumpangan bagi alif maksurah. Memang kebiasaannya alif maksurah ataupun alif pendek ni dia biasa duduk atas huruf lain. Dia biasa 3 huruf je biasanya. Alif waw ya lah, tapi sebab dia dah alif dia tak duduk atas alif lagi lah biasanya kan. So waw dengan ya kebiasaannya ya. Yang dia duduklah dekat atas huruf mat. Okey, lagi. Yang ni kita boleh berhenti juga. Kalau kita wakaf boleh berhenti sampai ni lah. Bis-salah. Betul. Ta marbuta ni bila wakaf dia akan jadi mad sukun dan ta marbuta ni akan bertukar menjadi ha dan ada hamas pada ha. Sama ya kedua-dua ya. Kedua-dua. Itu cara wakafnya sama, akhirnya ada ta marbutah pun sama, dan bila kita wakaf ada ta marbutah automatik bertukar menjadi roha. Maka huruf ta hilang ya. Dan dia ta marbutah ni kenapa kita panggil dia ta marbutah? Sebab dia bulat. Dia bersambung. Marbut maksudnya bersimpul. Bersimpul. Dia sebenarnya ta biasa. Ta biasa tu dia terbuka kan? Ta biasa terbuka, jadi dicantumkan, dia simpulkan kedua-dua hujung ta, jadi makanya dipanggil ta marbutah. Itu sebenarnya ta yang bersimpul sebenarnya ya. Bezanya ada bezalah ya. Bezanya ta marbutah hanya duduk di hujung kalimah sahaja. Kalau kita ingat al-afidah ta marbutah, akhirnya bisolati. Bisolati konflik tu satu kalimah ya.
Was zakati, complete apa? Ta marbutah itu duduk di hujung kalimah sahaja. Dan kalau ta biasa bebas. Permulaan, tengah, hujung semua boleh. Dan kalau ta biasa dipanggil ta terbuka. Sebenarnya hujung dia tu tidak bercantum ya. Jadi tidak ta terbuka itu istilahnya ta maftuhah. Maftuhah daripada perkataan Fatihah, daripada perkataan Fatihah. Fatihah maksudnya pembukaan. So ta marbutah ni ada sedikit beza. Kalau dia baris, ya, dia bunyi huruf ta. Tetapi kalau kita matikan dia, maksudnya kita wakaf pada dia, bunyinya bertukar menjadi huruf ha. Dan yang pentingnya faham, dia hanya duduk di hujung kalimah. Jadi kalau kita tengah baca, nafas dan nak habis, cari ta marbutah. Antaranya lah, wakafkan pada ta marbutah tu. Ya, okey. Okey, siapa dah? Linda? Ada dua orang je ni, kat apa, Roslina. Nona Ustazah. Oh, kat Nona. Okey. Silakan. Mim mudghatin. You tak muda, tanah muda tu. Huruf dot tak ada qalqalah. Mim mudghatin. Ya, betul. Mim mudghah. Mim, itu you kena dengung lebih sikit. Mim mudghah. Okey. Nun tak bertanda bertemu dengan syaddah. Syaddah. Wajib gunnah. Dia wajib gunnah ni. Okey, wajib gunnah kalau ada mim syaddah sahaja tanpa nun tak bertanda tu. Oh. Sekarang kalau dah ada nun tak bertanda tu maksudnya nun mati maksudnya. Jadi nun mati tetapi tidak bertanda. Sebab dia ada nun mati yang bertanda mati. Sekarang ni nun mati tetapi tidak bertanda. Kalau kita nak kata wajib gunnah, dia tak boleh ada nun tu. Tak boleh. Oh. Bunyi sama sebenarnya, bunyi sama tetapi dari segi nama saja. So yang ini sudah melibatkan nun mati. So nun mati bertemu mim syaddah. Gunnah tu ada tapi dia tak panggil wajib gunnah, dia panggil idgham ma'al gunnah. Oh, idgham ma'al gunnah. Alasan kenapa idgham sebab idgham tu maksudnya masuk idgham. Apa yang dimasukkan bunyi nun mati tu dia masukkan kepada mim. Itu maksud dia, ya. Tapi kalau nun mati tu tak ada, ya. Semata-mata huruf mim syaddah itu baru wajibul gunnah, ya. Okey. Dos huruf-huruf tebal. Istilahnya itba'. Ya, itba'. Jangan ada qalqalah ya. Dia tidak ada qalqalah. You jangan muda. Tahu tak? Mold kontrol dia. Mold. Dan dia ada sifat huruf dot. Tadi kalau itba' tadi 4. Sad, dot, ta, za. Itu kalau itba'. Tapi huruf dot dia ada sifat untuk dia saja. Istitalah. Isti'la tu yang kawan kita sebut isti'la tu dia macam ni pula. Kalau huruf-huruf itba' 4, sad, dot, ta, za, dia sebab huruf tu memang tebal. Sebab tu dipanggil huruf-huruf itba'. Apa baris dia, baris atas ke, baris bawah ke, depan ke, satu baris ke, dua baris ke, hatta dia mati ke, dia tetap tebal. Makanya itu dipanggil huruf-huruf itba'. Tetapi yang kawan kita sebut huruf isti'la, huruf isti'la ni macam ni pula. Isti'la tu maksudnya terangkat tinggi, maksud dia. Maksud isti'la ya, terangkat tinggi. Apa yang terangkat tinggi tu? Lidah kita. Bila menyebut beberapa huruf ya, beberapa huruf tu nanti jap. Bila menyebut beberapa huruf, lidah kita terangkat tinggi, maksudnya terangkat ke lelangit lah maksudnya. Ya. Jadinya dia ada 7 huruf-huruf isti'la. Ya, 7. Ambil yang 4 tadi tu. Ambil sad, dot, ta, za tadi, ambil 4. Lepas tu tambah lagi qaf, tambah ghain, tambah kha. You tambah 3 lagi. Ya. Qaf, ghain, kha. Tambah 3 lagi. So asal tadi dah ada 4 huruf-huruf itba'. Ya. Tambah qaf, ghain, kha, 7. Ini yang dipanggil huruf-huruf isti'la. Sebab tapi beza dia dengan itba' tadi dia memang huruf-huruf tebal. Ya. Okey. Isti'la pula keadaan lidah terangkat. Terangkat tinggi dipanggil. Ya. Sebab kalau kita tengok ghain dengan kha tak tebal mana pun. Nampak? Ya. Sebab tu dia panggil huruf-huruf isti'la. Cumanya saya kata huruf dot tadi dia ada sifat tersendiri untuk dia sahaja. Huruf dot ni kalau siapa belajar tajwid, dia kata huruf dot ni adalah huruf yang paling sukar untuk kita sebut dia. Untuk mendapat bunyi yang paling tepat sukar. Ya. Sebab
lidah kita sebenarnya belah kiri atau kanan, ikutlah yang mana kita selesa. Kita kena harus kenakan tepi lidah kita tu kepada gigi atas. Tak payah kena semua, asalkan terkena sedikit pun sudah cukup. Kiri atau kanan, yang mana rasa boleh buat. Kalau Nabi, disebut Nabi Muhammad, dia boleh buat dua-dua. Sama ada Nabi menyebut huruf dad, tepi belah tepi lidah dia kena pada gigi belah kiri lah. Pun boleh, ataupun tepi lidah kanan dia kena pada gigi kanan dia. Nabi boleh buat kedua-duanya. Tapi kalau kita terpulang, kebanyakan orang biasanya dia bagi tahu dia boleh belah kiri. Tak ada masalah. Kiri atau kanan, yang mana kita rasa selesa. Itu dipanggil istitalah dipanggil. Kalau tepi lidah kita terkena sikit pun dah cukup dah. Dia bukan nak kena semua. Kalau nak kena semua susah. Ya? Terkena kita dapat rasalah. Terkena sikit, itu yang dipanggil istitalah. Sebab istitalah maksudnya sepanjang tepi lidah dikenakan pada gigi. Gigi atas lah. Itu maksud dia. Khas untuk huruf dad sahaja. Dan kalau kena tepi lidah tadi pergi, makanya bunyi dot tu tebal. Bunyi dia memang adalah huruf itbaq, tapi dengan cara tepi lidah kena pada gigi menjadikan bunyi dia berat saja tebal, baru jadi. Ini kalau sebut dot biasa, semua orang antara yang ustazah diberitahu, ada ustaz beritahu lah, masa dia belajar dulu dia kata, ustaz cakap kalau susah sangat kiri kanan tu, dia kata kat gigi depan pun boleh. Itu terpulang. Itu terpulang yang cara dia belajar. Sebab dalam buku tajwid mengatakan lencongan. Dalam buku tajwid mengatakan lencongan. Lencongan maksudnya ke kiri atau ke kanan. Dia tidak mengatakan ke depan. Kalau ikut istilah dalam buku tajwid, istilah dia inhiraf. Inhiraf maksudnya melencong. Lidah itu melencong. Melencong maksudnya dia bukan straight ke depan, sama ada ke kiri atau ke kanan. Itu yang ada dalam buku tajwid. Tetapi terpulanglah kepada orang ni, kita pun tak nak argue kan. Kita tak nak argue. Dia kata kenakan je ke gigi depan tu. Terpulanglah. Itu Ustazah tak nak argue lah ya. So itu huruf dad mempunyai sifat istitalah. Istitalah bermaksud sepanjang tepi lidah dikenakan pada gigi kiri. Gigi tu sasanya gigi atas ya. Kiri atau kanan. Itu sifat ini khas untuk huruf dad. Banyak sebut dad. Kan macam berat kan? Dia tak kata dad. Tak boleh. Itu tak jadi. Dia kalau kita kenakan tadi pada gigi, memang dia akan jadi macam lambat, macam berat. Itu baru menepati bunyi dia. Dan huruf-huruf isti'la macam tadilah 7 ya. Ambil yang 4 tu, tambah 3 lagi. Isti'la bermaksud tinggi. Lidah kita berada dalam keadaan terangkatlah, maksudnya tinggi. Okey. Allah di situ ada ta marbutah dan waqafnya jadi sifat hamas. Okey. Silakan. Terus. Falillahil makru. Makr. Ada makru okey? Walillahil makr. Makr. Dia akan jadi makr. Makr. Makr tu, makr bagi bunyi ra sekejap. Walillahil makr. Makr. Macam tu ya. Lillah lafzul jalalah tarkib. Ya Ustazah. Betul. Tarkik ya. Betul cara sebut betul. Lafzul jalalah tarkik. Tarkik maksudnya nipis. Betul ya. Lam izhar qamari. Betul. Lam mati kaf hamas. Sifat hamas. Ya betul. Ra sifat takfim. Ya, kalau kita baca makru, kalau kita baca baris ru dia memang dia tafkhim lah, betul. Kalau kita matikan dia akan jadi makr. Makr juga itu kategori dia tafkhim juga. Dia jadi tafkhim kerana apa? Kerana apa dia jadi tafkhim kalau kita matikan dia? Huruf baris atas tu Ustazah. Ya, baris atas sebelum dia tu. Sebelum dia. Ya, dia ikut macam tu ya. Kalau ra mati, kalau yang mati tu tak payah tengoklah. Tengok pada baris dia. Hanya baris bawah sahaja yang menipiskan ra. Kadang-kadang ada huruf ya. Ada huruf ya mati pun menipiskan ra juga ya. Baris bawah menipiskan huruf ra ya. Ra, ya mati menipiskan huruf ra ataupun ya huruf-huruf yang mat tu. Alif waw ya. Memanglah huruf mat tu, alif waw ya tu sebenarnya huruf dia tu ketiga-tiga tu huruf mati sebenarnya. Kalau orang sebut huruf-huruf mat, maksudnya yang ada pada mat asli, ma, mi, mu, ma tu alif, mi huruf ya, mu waw ya.
ketiga-tiga huruf mat tu sebenarnya huruf mati sebenarnya ya, tetapi dia tidak bertanda mati. Itu je dalam bezanya. Tapi kalau memang ada huruf ya yang memang bertanda mati, juga menipiskan ra, dan baris bawah juga menipiskan ra, ya. Betul ya. Kedua-duanya ketika wasal, ketika waqaf, ra bersifat tafkhim. Cumanya bila kita waqaf tu dia ada nama dia. Ingat tak nama dia apa? Allah Akbar. Tak ingat Ustazah, lupa pula. Ada nama dia Ustazah dah sebut. Ya, tu kawan kita tengah taip tu. Sukun Mahdi. Sukun Mahdi ataupun sukun Mahad. Mahad dengan Mahdi Sukun sama. Mahad. Kenapa dia jadi Mahad? Sebab dia matikan dal tu. Bunyi D tu dia matikan. Dia jadi Mahad. Macam ni lah makru jadi makr. Ibaratnya macam tu lah. Sukun Mahdi ataupun sukun Mahad. Cara kita nak kenal dia. Kalau kita waqaf, kita memang kena matikan huruf yang terakhir. Dia ada baris. Huruf apa pun dia ada baris. Ru ke ra ke ri dia ada baris. Tetapi kita kena matikan dia. Sebelum dia pula confirm huruf mati. Macam ni lah. Sebelum dia tu kaf tu mati. Itu cara kita nak kenal bila waqaf. Sukun Mahad. Ya, sukun Mahdi ataupun sukun Mahad. Maksudnya apa? Sukun Mahdi dengan ataupun sukun Mahad, apa maksud dia? Tak tahu Ustazah. Maksudnya berhenti serta merta. Maksud dia. Oh. Itu maksud dia. Okey, alhamdulillah, sambung. Sila. Al-Muzammil. You baca muzam tu, mu tu, muz pada zai tu pun dah ada syaddah. Ada syaddah. Al-Muzammil. Sebenarnya jujurnya yang ni, al-muzammil ni ramai yang tak perasan syaddah pada zai, ramai. Dia bahasa nampak mim je. Ya, kita nampak pada mim saja. Memang ramai yang baca al-muzam, dia al-muzzam dia tu ya. So kalau kita dah tahu ni, insya-Allah kita memang dah tahulah, tapi kebanyakan orang memang tak perasan syaddah yang pertama. Okey, silakan. Alif lam qamar. Izhar qamari. Boleh alif qamari ataupun izhar qamari, boleh? Okey. Muzza, tak ada apa, za sifat apa? Sofir. Memang huruf zai, dengar ya, huruf zai memang antara huruf-huruf sofir lah. Huruf dia sin, sod, zai. Ya, memang. Tetapi untuk ada sifat sofir, dia kena mati. So kat sini kalau dia berbaris, makanya tidak ada apa-apa sifat pun, ya, apa-apa sifat apa-apa sifat pun dia perlu mati baru sifat tu lahir. Baru sifat tu ada. Melainkan jika kita berhenti pada huruf-huruf yang ada sifat tadi, maka dia berbaris tapi kita matikan dia. Macam tu. Ya. Kalau tengah-tengah biasanya dia perlu mati. Baru sifat dia akhir ada. Ya. Okey, lepas tu? Yang ni wajib bergunah ke Ustazah? Zammil. Ya. Betul. Ini wajib bergunah. Bandingkan ni dengan muzzam, sama dengan mim, bunyi dia sama. Cumanya yang ini tidak melibatkan nun mati. Yang ni baru kita panggil wajib bergunah. Ya. Alasan dia kenapa dia berdengung, yang tadi mula-mula berdengung sebab ada nun mati. Betul tak? Sebab tu nama dia. Betul. Sekarang ni alasan dia berdengung sebab semata-mata alasan dia kerana huruf mim bersabdu. Makanya kita sebenarnya dalam ilmu tajwid ada dua huruf yang memang original dia tu huruf dengung tau. Original tau. Tanpa perlu ada apa-apa, dia original huruf yang berdengung tu huruf nun dengan mim. Memang kedua-duanya dipanggil huruf dengung. Makanya kalau dia hanya alasan dia ada sabdu saja, makanya dia berdengung. Tu yang dia dipanggil wajibul gunah, wajib dengung. Ketika nak berhenti ataupun ketika nak terus, kedua-duanya dia berdengung. Kalau yang pertama tadi, alasan dia berdengung kat situ sebab ada nun mati bertemu huruf mim syaddah. Itu bunyi sama tetapi nama dia lain. Dia ada istilah dia idgham. Idgham tu maksudnya memasukkan huruf mati ke dalam mim syaddah. Itu maksud dia. Ya, idgham ma'al gunnah. Memasukkan huruf nun yang mati ke dalam huruf mim bersyaddah. Itu sebab dia panggil idgham, sebab dia ada memasukkan huruf yang mati. Ya. Okey. Adinda pula tukar, silakan. Ustazah, yang tu bila kita wakaf dia tak jadi izhar mutlak ke Ustazah? Mil tu. Memanglah kalau lam tu dimatikan dia akan jadi izhar mutlak, betul. So bila wakaf lagi boleh kan? Boleh. Huruf lam ya, huruf lam kalau kita matikan pada lam, dia ada dipanggil izhar mutlak. Khas untuk huruf lam lah. Tapi kalau tengah-tengah biasanya dia akan bertanda mati. Kalau macam ni dia tak mati, tetapi kita berhenti pada dia, maka kita matikan dia, maka dia jadi izhar mutlak pada huruf lam tu.
Ya. Izhar mutlak, apa maksud izhar mutlak? Sudah. Zahar jelas mutlak tu. Ya, betul. Memanglah izhar jelas mutlak tu 100%. 100% jelas. Maksudnya maksudnya yang jelas-jelas ni tidak berdengung, tidak berekor, tidak apa-apa. Mil. Dia memang pendek. Bacaan-bacaan izhar memang semua pendek di dalam Al-Quran. Bacaan yang tidak berdengung, bacaan yang jelas, yang pendek. Itu maksud dia izhar mutlak. Setengah orang membaca begini. Al-Muzammil. Dia ada bunyi le. Itu masalah dia. Jadinya kita tak nak le tu, ramai tau. Kita tak nak bunyi le tu, yang itu datang dari situ. Ini panggil mil. Mil tu maksudnya proses untuk lam tadi tidak ada ekor sebenarnya. Mil, ramai juga yang membaca mil, tak nak ya. So itu panggil mil, izhar mutlak. Okay, silakan. Yu'jibuka. Ataupun yu'jibuk. Okay. Tak ada. Bila wakaf je ada hamas pada kaf. Ya. Fa'u ilal kahfi. Pak apa ulang? Pak. Lepas pak tu. Fa'u. Bunyi kau. Wow lah. Wow. Ya. Fa'u ilal kahfi. Tadi asalnya Linda baca macam bunyi fa'u tadi kan? Betul. Kita baca u. Salah patutnya u lah. Ya. Ataupun boleh ke Ustazah ni ha ni mati? Tak dapat tak boleh kan Ustazah? Dia suka madi lah tu. Oh, suka madi kalau dia akan jadi Ustazah cakap tadi suka Mahdi kalau kah tu kawan dia cakap huruf sebelum mati, huruf sebelum dia mati kan? Betul, ya. Kah. Tak, tadi tu sebab macam terconfuse dengan Makli sebab tapi Makli wow dengan ya tu jadi macam apa benda ni? Ya, ini suka madi. Okey. Fa'u ilal kah. Ya. Boleh Ustazah? Kah tu kalau kita baca kah mati pada ha, betul. Tapi dia ada sedikit, kita nak sedikit hamas huruf fa tu. Agak-agak macam mana? Ini jangan kah je. Lepas kah ada sedikit hamas dari huruf fa. Kah ada sedikit. Sedikit. Nak macam jelas ke ataupun dia macam tersembunyi sikit yang fa tu macam kah. Yang huruf hujung tu sedikit sahaja. Sebab kita nak sifat dia sahaja. Kah. Sebenarnya okey, kalau Ustazah pecah-pecah dia akan jadi macam lebih kurang kahfa, macam kahfa. Macam tu lebih kurang. Tapi fa tu jangan tunjuk banyak-banyak sangat. Kah sedikit saja, ya. So kita jangan mati pada kah semata-mata. Kalau kita baca matikan pada kah semata-mata, makanya kita matikan pada ha, tertinggal huruf fa. Huruf akhir itu, huruf akhir kita perlu sifat dia sahaja, bukan bunyi dia 100%. Okey? Okey, silakan. Apa tak ada maksilah tawilah. Kenapa maksilah? Bukan maksilah tawilah ni ke? Tahu lah Ustazah ini. Maksilah tawilah kalau ada ha kan. Ha simple. Majais ke Ustazah? Ya, majais munfasil. Terima kasih. Majais munfasil. Pelik lah pula sebab war kecil. Kalau ramai orang kan kalau nampak war kecil je maksilah tawilah. Yang penting maksilah tawilah tu yang penting huruf ha tu tahu tak? Huruf ha kat sini patutnya kan. Ya, so di sini hurufnya huruf waw ya. Jadinya makanya ini adalah majais munfasil. Ya, okey. La mad asli bila wakaf. Kalau kita terus wasal izhar qamari alif lam qamariyah. Ilal ya. Kalau kah ada hamas pada ha sukun. Kalau kita wakaf ada ada fa ni kaf ada sukun madi dengan ada hamas pada fa. Ya, kita ada hamas dua tu yang susah tu, betul tak? Ada hamas dua. Lepas tu ingat Ustazah pecahkan ya, kalau kita matikan sebenarnya ilal kahfa. Sebenarnya kahfa, tapi jangan jelaskan fa tu banyak-banyak. Kaf sedikit saja. Sebenarnya lah kita perlu ambil sifat, tapi yang susahnya sebab kedua-duanya hamas, itu yang susahnya. Kalau makar tadi tu senang sikit sebab dia yang mati dia pada kaf, lepas tu ra bukan hamas. Jadi lebih mudahlah yang atas tu berbanding yang bawah ni. Dan ila adalah mad asli.
mad asli ataupun 2 harakat lah ya. Mana-mana mad asli ataupun yang 2 harakat jika bertemu dengan alif lam, tak kisahlah alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, makanya mad asli tadi tak jadi mad asli lah, potong pendek ilal. Hilang mad asli tu ya. Kalau kita berhenti ila, memang dia mad asli lah. Ataupun berhenti pada awalnya fa'u, boleh? Tak ada masalah. Fa'u maksudnya maka larilah. Maksudnya kita boleh berhenti pada mad jaiz, boleh? Fa'u. Kita berhenti pada mad jaiz 2 harakat. Ya, sebab original dia memang 2 harakat. Ya. Tapi kalau kita terus baru dia jadi panjang. Ya, fa'u ila. Ya, alif ziyadah tu, apa maksud alif ziyadah? Jamak. Ya, jamak ataupun plural ya. Makanya yang disuruh melarikan diri tu maksudnya lebih pada seorang lah. Itu maksudnya. Maka larikanlah diri kamu semua. Ibaratnya macam itulah. So alif ziyadah tu ya, Ustazah nak ulang lagi, menandakan kalimah itu kalimah jamak lah. Ya, maksudnya kalau orang-orang lah. Kalau kat sini orang lah. Tapi terpulang kepada mana-mana ayatnya. Dia tidak semestinya orang saja. Ya, benda, kalau yang jamak, apa-apa saja tempat yang jamak ya. So kalau kita tak faham pun perkataan tu nampak pelik, kalau kita perlu berhenti betul-betul sebelum alif ziyadah. Fa'wu, boleh je. Alif ziyadah dia tidak mengganggu bacaan harakat kita ya. Tetapi kadang-kadang sebelum alif ziyadah ada yang pendek. Kalau dia pendek, pendeklah dia. Kadang-kadang macam ni fa'wu adalah balik kepada asalnya adalah 2 harakat. Memang mad jaiz asal dia 2 harakat. Ya, ila tu hamzah tu ya, dia baca fa'u. Dia panjangkan pada wu sebab dia bertemu hamzah. Tetapi hamzah tu bukan kalimah fa'u tadi. Hamzah tu kalimah seterusnya. Betul ya? Jadinya sebab tu sebenarnya hamzah tu tidak terlibat sebenarnya dari segi kalimah, dia tidak terlibat dengan bacaan yang panjang tadi. So sebenarnya mana-mana mad jaiz asalnya adalah mad asli sebenarnya. Sebab tu ada bacaan yang boleh membacakan mad jaiz baca 2. Terpulanglah nak baca panjang ataupun nak baca 2. Nak berhenti memang 2. Berhenti tak ada isu, memang 2. Tetapi bacaan terus. Sebab tu ada bacaan yang membacanya dengan 2 dengan bacaan asal dia. Ya. Dan ada yang bacaan membacanya dengan panjang. Itu tak ada masalah, memang dibenarkan kedua-duanya ya. Ilal kahfi, ilal kahf. Ibaratnya macam itulah. Tapi sorok sikit bunyi fa. Kahf. Sedikit je. Ada kah, lepas tu ada bunyi fa sedikit. Hamas. Ya. Itu sukun mahdi yang agak sukar lah sebenarnya ya. Terus. Wal munkhaniqah. Ataupun wal munkhaniqatu. Wal dia izhar qamari. Mun izhar halki. Nun sukun bertemu dengan kha. Dia tak faham. Ya betul. Kha tu huruf halkum ya. Nun sukun bertemu huruf kha. Huruf kha tu adalah salah satu daripada huruf khalqi pun boleh lah. Khalqi dengan halkum tu sama maksud ya. Halkum dengan khalqi sama maksud ya. Jadinya dia ada 6. Dia ada 6 huruf-huruf yang keluar daripada halkum ya. Atau khalqi. Kha adalah salah satu daripada hurufnya. Huruf dia senang je nak ingat macam ni. Ain dengan ghain ataupun kha lah, ambil kha dengan ha pedas. Ha dengan ha pedas, bentuk dia sama tau. Cumanya kha ada titik di atas dia. Ini cara mudah ya. Sebab dulu pengalaman Ustazah susah sangat nak ingat dia macam mana. Tapi ini kita macam cuba fikir macam mana cara paling mudah kita nak ingat huruf-huruf halkum. Kha dengan ha pedas. Tengok, cuba buat. Bentuk dia sama. Cumanya kha tu ada titik. Ambil macam tu. Ya. Lepas tu ain dengan ghain. Ain dengan ghain pun sama bentuk. Terbalik tu. Terbalik Izzah. Alah. Ni pun terbalik lah ni. Dia macam 3 terbalik. Dia buat 3 terbalik tau. Ya. Ain dengan ghain pula, cuba tengok bentuk dia sama. Cumanya ghain ada titik. Itu je. Buat cara tu. Lepas tu ini memang tak ada pilihan hamzah dengan ha simpul. Ya, ha simpul, ha bulat tu lah. So cara paling mudah ya. Kha dengan ha pedas sama bentuk. Ingat tu. Lepas tu ain dengan ghain sama bentuk juga. Dan tinggal hamzah dengan ha. Inilah ke-6 huruf halkum. Khalqi adalah maksudnya halkum ya. Bacaannya izhar. Zahir jelas maksudnya tidak berdengung pendek. Terus Qaf bila waqaf pada hamas pada ha. Tar marbutah bila waqaf dia bertukar menjadi ha.
Betul ya. Tadi Ustazah kata tam marbutah hanya di hujung kalimah. Betul tak? Kan? Tam marbutah tak ada dekat awal ya. Dekat awal, kat tengah tak ada ya. Hanya di hujung kalimah. Okey, sedikit info tambahan tentang tam marbutah. Apa yang risalah Linda rasa Linda boleh bagi tentang tam marbutah? Tak kisahlah melibatkan sedikit ilmu bahasa Arab sebab nak tak nak untuk belajar tajwid, untuk faham kalimah tu dia macam ada sedikit juga Domir. kefahaman bahasa Arab. Ya, dia bukan domir, isim sebenarnya. Isim. Dia isim, dia bukan domir. Kalau domir kata ganti diri, saya, awak, mereka, bukan. Dia kalau mana-mana ya ada tam marbutah macam mudghah. Mudghah tu maksudnya seketul daging. Mudghah ya. Kalau munkhaniqah ni saya tak ingat apa maksud dia, tetapi dia juga mengatakan dia adalah isim maksudnya ya. So sedikit tentang tam marbutah. Dia isim tu maksudnya noun ya, kata nama. Kata nama ni benda boleh, orang boleh, haiwan boleh, tempat pun boleh. Ya. So, ya. Dan satu lagi sedikit tentang tam marbutah apa? Ini sedikit kefahaman, baru kita faham dia. Nak baca pun senang kalau dah faham. Selain daripada dia isim, apa lagi tentang tam marbutah? Jantina. Ya, jantinanya muannas. Muannas. Ya. Dia bukan satu cara, dia ada cara lain lagi, tapi ni antara basic. Bila dia ajar kita, bila nampak je tam marbutah tu, oh dia kategori muannas. Kalimah itu kategori muannas ya. Ingat dia isim dan dia juga kategori muannas. Apa Ustazah, apa pentingnya nak tahu? Bila kita faham, kita kenal kalimah tu, dia membantu bacaan kita tak? Dia membantu bacaan kita dengan lebih baik lah. Selalunya kebiasaannya begitu ya. Okey, yang tu tukar. Nona silakan. Wa yastambi'unaka wa sin hamas dan sof sin ya. sofin Hamas dan Sofi, betul. Ya. tan nun bertemu ba iklan Mati, dia sebut nun mati dulu. Nun mati. nun mati bertemu ba iklab. Betul, nun mati bertemu ba. Kena sebut nun mati ya, jangan sebut nun biasa. Kalau sebut nun biasa, nun berbaris dia tak jadi ya. Perlu nun mati. Nun mati bertemu ba iklab. Okey, iklab ya. Habis apa guna mim dekat atas dia tu? Apa guna? Mim nak menunjukkan apa ya Ustazah cakap hari tu? Ada dua. Fikir jap, apa sebenarnya? Allah Akbar, lupa Ustazah. Ustazah dah banyak kali sebut. Okey, sebenarnya bunyi okey, Ustazah tanya dulu, apa maksud iklab? Iklab maksudnya tukar ataupun ganti. Iklab Maknanya tukar sebenarnya ganti. ya, maksud dia tukar ataupun ganti. Apa yang kita tukar ataupun apa yang kita ganti tu huruf nun ditukarkan ataupun digantikan kepada huruf mim. Itu maksud dia. Jadinya masa kita baca huruf nun dah tak ada dah. Bunyi nun dah tak ada sebab dia dah gantikan kepada huruf mim. Itu huruf mim. Tu yang ada mim tu Ustazah? Betul. Dia letak tu sebenarnya nak dia mudah. Dia letak suruh kita nampak. Ya, betul. Bagi kita nampak jadi cepat kita dapat bunyi dia. Kalau tak jenuh kita nak fikir bunyi apa. Okey. Alright. Kata? Umat bada. Betul. Badal. B-A-D-A-L. Badal. Badal. Kalau waqaf hamas. Ya, betul ya. Okey, nampak huruf hamas, dia kalau dia ada baris naka, dia tidak ada hamas ya. Kalau kita baca naka, ka tidak ada hamas, tapi bila kita matikan dia nak baru keluar hamas. Macam tu. Ya. Okey, teruskan. Fi bahri lujji. Ya, tapi real tu, bahri tu lekat kat lam sebab jumpa sabdu. Fi bahril dekat macam mana Ustazah? Itulah real. Dia bagi Fi bahril lujji. Ya macam tu. Ya susah sikit sebab ada 3 syaddah berderet-deret kan? Jangan baca fi bahri je. Fi bahril lut. Okey. Ji tu terpulanglah hujung tu kan. Kita nak sambungkan. Tu cara dia. Okey. Fi ma'asli. Okey. Hamati hamas. Ya, hamas. Tanwin bertemu lam. Ya, kita baca real. Nampak? Kita baca real. Tak ada dengung.
Biasanya tanwin sengit macam tu biasanya tanda-tanda dengung tau. Yang pada ra tu. Ha, kan? Betul. Tapi sebab dia tak ada dengung sebab dia jumpa huruf lam ataupun huruf ra. Dia cancel semula dengung tu. Ingat tak nama dia apa? Izhar halki. Tak, izhar harki huruf dia tak ada lam, tidak ada lam. Ya. Dan izhar harki tanwin dia bukan sengit. Izhar harki tanwin dia sama. Ya. Okey, ini memang okey, perhatikan pada huruf ra, di bawah huruf ra ada tanwin yang sengit. Tanwin di bawah sengit ni selalu saya kata tanwin di bawah sengit. Kalau tanwin di atas juga sengit, tapi kalau tanwin di depan sama 99. Memang itu tanda-tanda dengung, betul. Tetapi sekarang ni kita baca bahril, tak ada dengung. Kenapa? Dia tak ada dengung sebab huruf lam tu. Huruf lam dengan ra. Dia huruf lam dengan ra memang tidak pernah ada dengung ya. Jadinya cara kita menyebut dia tanwin bertemu lam dipanggil idgham bila gunnah. Idgham Bila gunnah. Idgham maksudnya kita masuk kepada lam, bila maksudnya tanpa gunnah. Maksudnya tak boleh bahril, tak boleh. Dia tak boleh lama-lama. Kenapa tak boleh ya? Sebab huruf lam. Huruf lam dengan ra. Dia memang dua tu je. Lam dengan ra memang tak pernah ada dengung. Ya. Memang tanda tanwin tu dah betul-betul tanda tanwin, tetapi lam tu cancel balik. Lam itu mencancelkan menghilangkan balik dengung tu ya. So dipanggil idgham bila gunnah, masuk kepada lam tanpa dengung. Tu maksud dia. Ya. Betul? Luji. Lut tidak ada apa-apa melainkan sabdu ni melekat biasalah ya. Lepas tu ji melekat pada ya. Lepas tu hujung tu terpulanglah tanwin bertemu apa. Ya, itu terpulang. Okey. Okey, terus. La tulhihim. Okey. La ma asli. Lam mati izhar mutlak. Betul. Ya, ingat ya, izhar mutlak sebab kita tak tula. La tula. Dia setengah orang dibacakan jadi macam tula kalau setengah orang membaca. Kita tak nak ya, dia kena tul, matikan betul-betul lam. Itu yang dipanggil izhar mutlak. Okey. Hi ma asli. Ya. Him mim mati izhar syafawi. Ya, syafawi. Syafawi, kenapa dipanggil izhar syafawi? Izhar jelas. Betul. Syafawi. Izhar jelas. Him, kita baca him, jelas bacaan di situ. Kenapa syafawi? Sebab mim tu makhraj dia adalah dari syafawi. Syafawi bermaksud bibir. Izhar syafawi. Memang kalau syafawi memang huruf mim lah. Huruf nun tak ada syafawi ya, sebab memang bibir mim keluar dari bibir, makhraj dia ya. Kalau dia sebut syafawi mesti melibatkan huruf mim, tidak melibatkan huruf nun ya. Okey, kita bagi yang ni Linda, kita habiskan page kita ni je. Silakan. Wala amin. Ya, okey, nanti saya nak explain yang tu ya. Baca dulu yang kedua dan yang ketiga, Linda. Syana'anu qawmin ataupun syana'anu qawm. Mak badal. Ya, sama dengan u tadi ya. Wayastambi'u. Tadi u dua. Syana'a. Hamzah yang dibaca dua harakat yang sama macam cara mad asli, tetapi kita panggil dia mad badal. Okey, lepas tu? Yang ni kita boleh wakafkan juga. Dia jadi sana'an mad arid sukun. Betul. Boleh wakaf juga ya. Okey. Kalau kita wasal ada huruf harfulin. Ya, waw sukun sebelumnya ada baris atas. Ya, itu syarat dia. Syarat dia sebelum dia mesti fathah sahaja, baris atas saja. Ya, waw adalah harfulin. Lepas tu? Bila wakaf dia boleh jadi madlin. Betul. Panjang ya. Apa tu min? Kalau min? Min izhar halki. Ya, ingat dia tanwin ni kalau kita bandingkan bawah ra tadi tanwin sengit. Bahril tadi sengit. Bawah ya tu juga tanwin sengit. Yang ni tanwin ni sama. Kalau tanwin sama ni, di bawah tanwin sama, di atas tanwin sama, tapi di depan tanwin dia terbalik. Dia panggil 96. Ini semua nama-nama izhar halki. Ya, yang bacaan yang jelas ya. Sebab selepas dia pasti ada huruf halkum, pasti ya. Okey, habiskan dulu. Jangan tu.
Jannatul ma'wa. Ada apa nun syaddah ni yang wajib bergunnah. Okay. Kalau kita waqaf dia jadi jannah. Ya, okay. Ada hamas pada apa ni? Ha, tamabutah ni bertukar jadi ha. Okay. Tul izhar qamari. Izhar. Ada izhar qamari. Ma ada apa? Wa ma asli. Ya, mak asli. Okey, kita balik kepada wala tu. Wala. Panjang ya. 4 boleh lah. Tak payah panjang-panjang sangat ya. Wala. Itu lagi panjang. Itu 6. Wala jangan ambil panjang sangat. Wala ambil 4 je. Wala. Apa dia? Dia kena bezakan lah dua-dua tu. Ya, wala sebenarnya la tu majaiz kalau nak Ni majaiz. La tu majaiz. Ya, la tu majaiz. Kalau kita nak 6 pun boleh tapi nanti takut pada a tu tak cukup nafas. Confused ni sebab ingatkan hamzah untuk dia punya. Bukan. La satu kalimah, min tu satu kalimah lain. Ya, okey. Waw satu kalimah ya, la. Waw tu dan, la tu tidak. So la tu majaiz ya. Ustazah kata jangan panjang sangat, ambil 4 je. Sebenarnya 4 atau 5 atau 6. Sebab nanti hamzah tu itu 6. Takut tak cukup nafas pada hamzah tu. Hamzah tu memang 6, kita tak boleh potong pendek. La tu kita boleh 4 atau 5 pun 6. Majaiz kita boleh. Agak-agak nafas panjang, bacalah panjang 6. Agak-agak tak cukup nafas ke, takut tak cukup nafas pada hamzah, ambillah la tu potong pendek sikit, 4. Dia sebenarnya 4 atau 5 atau 6. Tapi kalau itu tak boleh pendek, itu memang 6. Sebab tu itu sama seperti dalam Fatihah tu. Waladhdallin. Tu 6 tu tak? Panjang itu mim sabdu. Min. Min tu pula ujung dalam panjang pula. Sebab tu yang Ustazah kata jimat sikit nafas pada la, ambil 4 je. La adalah mad jaiz ya. Adalah mad lazim kalimi mustaqal. Cara nak kenal dia selepas tanda mad tu ya, hamzah bari atas, lepas tu alif dia, selepas tanda mad ada sabdu. Itu cara nak kenal dia. Ini 6, tak ada khilaf, tak ada 4, tak ada 5. Sebab tu kata kita kena selamatkan hamzah tu sebab dia tak boleh pendek. Makanya potong sikit pada la tu, takut nafas tak panjang. Lepas tu pada mim sabdu tu dengung wajib al-gunah. Lepas tu min man ari disukun. Kan panjang kan? Itu sedikit complicated lah ya. Tapi di situ ada 3 kalimah yang berbeza. Wa satu kalimah, la satu kalimah, min tu kita pendekkan dia. Amin tu samanya dari perkataan amin lah sebenarnya. Sama dari perkataan amin tu lepas Fatihah amin. Dari perkataan tu je sebenarnya. Dari perkataan sama ya. So di sini cumanya di situ itu mad lazim kalimi mustaqal. Selepas tanda mad terus ada sabdu. Itu cara kita nak kenal dia. Ya. Alhamdulillah. Okey, ada nak tanya tak? Lepas dia terus wajib bergunah ya. Wajib bergunah. Itu dengar ya. Lepas tu baru min. Okey, itu baru lepas tu mad arid dia pun. Okey, ada nak tanya tak? Tak ada Okey, kita insya-Allah raya minggu ni kan. Saya nak ucapkan Idul Mubarak. Idul Mubarak insya-Allah yang terbaik untuk semua orang. Itu je, kita tak nak cakap banyak-banyak. Sama-sama mohon maaf ya, apa ada terlebih terkurang, sengaja ke tak sengaja ke apa ke ya, insya-Allah. So nanti Linda bagi tahu Ustazah lah. So sekarang kita beraya dulu. Okey. So kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.